pagi dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu akan mengajar tentang cerpen. Okey, kamu tahu dalam bahagian SPM kita ada bahagian cerpen dengan drama. Okey, kalau kita rujuk betul-betul, kita boleh mendapatkan 9 markah bagi bahagian cerpen atau drama ini dengan mudah. Baik, di sini cikgu ada letakkan sebuah cerpen. Okey, cerpen Kadok, Ayam dan Raja. Cerpen tingkatan 4, cerpen pertama di mana cikgu nak ingatkan kepada kamu, sebelum kamu membaca petikan ini, baca dulu kehendak soalan dulu. Sebab kita tahu cerpen kita ada 3 soalan, betul kan? Baik, sebelum katakan kamu dapat soalan kertas peperiksaan, jangan baca petikan ini dulu. Jangan baca sebab kita ada soalan pertama yang jawapannya daripada petikan. So, contohnya tengok di soalan ni. Baik, ini soalan pertama dia. Berdasarkan petikan, nyatakan persamaan antara Hakim dengan datuknya Kadok. Ni soalan pertama dia, betul kan? So, bila kita dah baca soalan, kita tengok. Sebab apa kita minta pelajar baca soalan pertama ni? Sebab dia mesti ada apa-apa perkataan yang sama dalam petikan untuk kita mendapatkan jawapan. Ingat dia pelajar, kalau dia bagi 2 markah, maksudnya tulis 2 jawapan. Tapi cikgu galakkan kamu tulis 3 jawapan sebab dalam petikan dia mesti akan bagi kamu 3 jawapan. Faham Baik, kita tengok balik. So, ingat dia, persamaan. Nyatakan persamaan antara Hakim dengan datuknya Kadok. So, dia nak persamaan apa? Antara datuk dengan cucu. Kita tengok balik petikan. Kalau kita lihat di sini, okey, nampak sini? Okey. Perenggan kedua, Hakim meluahkan segala yang telah bersarang di dadanya. Banyak persamaan antara aku dengan datuknya. Nampak tak? Banyak persamaan antara aku dengan datuknya. Inilah yang dikatakan yang terdapat dalam arahan soalan. Sama tak? Perkataan dia sama kan? Persamaan antara aku dengan datuknya ku. Faham tak? So, sama. So, maksudnya di sinilah kita dah dapatkan jawapan. Okey. So, kalau kita lihat jawapan pertama, kami sama-sama membela ayam. Ini jawapan pertama. Kami sama-sama menggadai tanah. Ini jawapan kedua. Kami sama-sama berada di bawah cengkaman orang berkuasa. Okey. So, ini jawapan ketiga. So, kita dah dapat 3 jawapan untuk soalan pertama. Dengan cara ni, kita dah boleh jawab dah soalan pertama. Okey, soalan pertama kita jawab seperti ini je. Okey, berdasarkan petikan, nyatakan persamaan antara Hakim dengan datuknya Kadok, betul kan? So, pelajar mesti bermulakan jawapan dia. Persamaan antara Hakim dengan datuknya Kadok ialah mereka sama-sama membela ayam. Kami ni tukar kepada mereka sebab katakan diri, betul kan? Okey, lepas tu tanda nota. Tulis balik macam ni. Selain itu, mereka sama-sama menggadai tanah dan sama-sama berada di bawah cengkaman orang berkuasa. So, ini cara menulis jawapan untuk soalan pertama. Ingat dia? Baik, sekarang kita rujuk pada soalan kedua. Okey, soalan kedua berbeza. Okey, soalan kedua berbeza sebab soalan kedua dia adalah soalan kebat. Okey, kita kata soalan kebat. Okey, soalan kebat ni memerlukan jawapan daripada kita kata pelajar itu sendiri. So, kalau dia bagi 3 markah, cikgu nak kamu jawab 3 jawapan dia. Faham? Baik, tulis seperti ni. Pada pendapat siapa? Anda tu buang. Tulis saya. Pada pendapat saya, tulis usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Hakim untuk mengurangkan beban hutang yang ditanggungnya. So, apa yang Hakim perlu buat untuk mengurangkan beban hutang dia? So, kamu tulis sampai sini. Pada pendapat saya, usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Hakim untuk mengurangkan beban hutang yang ditanggungnya ialah, tulis ialah, dan tulis jawapan pertama ialah mengutamakan pembayaran hutang berbanding keperluan lain. Contohnya, habis jawapan pertama, tanda nota. Sebab kita dah tulis 3 jawapan dalam 3 ayat yang berbeza. Okey, tulis jawapan kedua. Bila tulis jawapan kedua, tulis mula dengan penanda wacana. Selain itu, okey, mula macam tu. Baru tulis jawapan kedua. Okey, jawapan kedua. Selain itu, Hakim boleh membayar hutang mengikut jadual yang ditetapkan. Cikgu ulang balik. Selain itu, Hakim boleh membayar hutang mengikut jadual yang ditetapkan. Habis jawapan kedua, habis tanda nota jawapan kedua. Sebenarnya kalau ikutkan kita dah dapat 3 markah penuh sebab ayat dia lengkap, betul kan? Tapi untuk keselamatan kita jawab juga jawapan ketiga. Okey, tulis
seterusnya. Okey ya. Seterusnya tulislah jawapan ketiga kamu. Tulis seterusnya jawapan ketiga kamu. Okey, seterusnya hakim boleh berbincang semula dengan pihak pinjaman untuk memanjangkan tempoh pembayaran. Cikgu ulang balik. Seterusnya hakim boleh berbincang semula dengan pihak peminjam untuk memanjangkan tempoh pembayaran. So kita dah dapat dah 3 jawapan. Jawapan ketiga tu untuk kita kata tambahan untuk kita melengkapkan markah. Sebenarnya 2 jawapan dah cukup, tapi 3 jawapan tu untuk apa tahu? Untuk mengelakkan kamu okey dapat markah yang kurang. Kalau katakan jawapan pertama saya salah, jawapan kedua dengan ketiga betul, saya masih layak dapat 3 markah. Faham Baik, sekarang kita tengok soalan terakhir, soalan Komsas, soalan yang paling sukar untuk dijawab. Soalan yang paling sukar untuk dijawab. Okey. Baik. Jelaskan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas dan satu latar masyarakat lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. So dia nak 2, maksudnya satu dalam latar masyarakat dan satu lagi luar. Ingat, bila kita diberi sebuah petikan, seperti ini, dalam petikan ni pasti dia akan beri 2. Okey, kalau dia tanya latar, pasti dia akan bagi 2 latar. Okey, kalau dia tanya persoalan, mesti dia akan bagi 2 persoalan. Faham tak? Ini untuk membantu pelajar mencari jawapan dengan mudah. Okey, so kalau kita tengok, kalau kita baca petikan tadi tu, bila nak jawab tulis seperti ni. Satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas. Ini satu ya. Ingat dia tulis seperti ni ya. Satu, cikgu garis di sini ya. Satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan di atas. Sambung. Ialah tulis jawapan pertama kamu, iaitu latar masyarakat pertama, iaitu kamu tulis latar masyarakat yang dibebani hutang. Tanda nokta. Cikgu ulang balik, jangan sambung tanda nokta. Baru tulis buktinya. Buktinya. Buktinya tulis bukti dia. Mesti diambil daripada petikan sebab jawapan kita dalam petikan. Buktinya hakim terpaksa berhutang. Dengan pihak bank untuk meneruskan kerja-kerja menternak ayamnya. Hakim terpaksa berhutang dengan pihak bank untuk meneruskan kerja-kerja menternak ayamnya. Habis. Di sini kita dapat 1 markah, sini 1 markah. Sambung. Selain itu. Sekarang tengok perkara kedua. Selain itu, perkara kedua. Nampak tak perkara kedua? Satu latar masyarakat lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. Ini perkara kedua. So cikgu gariskan di sini ya. Selain itu, tulis kedua. Tulis yang kedua. Satu latar masyarakat lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan ialah ini yang luar. Tulis jawapan latar masyarakat kedua kamu dan bukti dia. Dan buktinya. Tulislah buktinya apa dia. Jangan guna contohnya, jangan guna contoh, guna buktinya. Contohnya, selain itu, satu latar masyarakat lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan ialah latar masyarakat yang tabah menghadapi cabaran. Cikgu ulang balik, latar masyarakat yang tabah menghadapi cabaran. Buktinya, hakim terus bersabar. Cikgu ulang balik, hakim terus bersabar dan tabah menghadapi masalah. Dalam mengusahakan reban ternakan ayamnya. Baik, so kita dah dapat bukti yang kukuh. So di sini kita dapat 1 jawapan, 1 markah, bukti dia 1 markah, jawapan kedua, latar masyarakat kedua, markah ketiga, ini markah keempat bukti dia. Faham? So di sini cikgu hentikan di sini ya. So ingat dia baca petikan tu dan baru jawab. Soalan dia. Sekian, terima kasih.